أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di dalam bulan Ramadan terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah peperangan Badar. Peperangan Badar ini berlaku di dalam bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan melihat apakah pengajaran dan hikmah daripada peperangan Badar. Pengajaran yang pertama adalah peperangan ini menguji tahap keimanan para sahabat dari kalangan Ansar. Seperti yang mana kita tahu bahawasanya golongan Ansar pada ketika ini masih lagi baru memeluk agama Islam. Mereka baru sahaja masuk Islam tetapi sudah diuji dengan peperangan Badar. Tambahan pula bukan itu sahaja menjadi ujian kepada mereka, tambahan pula mereka tidak mempunyai kelengkapan tentera yang lengkap. Dan bukan itu sahaja, bilangan tentera pada ketika itu sedikit berbanding dengan tentera daripada kaum Quraisy. Kalau kita lihat pada bilangannya, tentera Quraisy itu mempunyai 1,000 orang tentera, yang mempunyai alatan yang lengkap yang bersedia untuk melakukan peperangan. Tetapi daripada sisi Islam, tentera Islam sangatlah sedikit nak berbanding dengan tentera Quraisy. Tentera Islam pada ketika itu hanya ada 313 orang dan dikatakan tidak mempunyai alatan tentera yang lengkap nak dibandingkan dengan kaum Quraisy. Kalau ikut logik akal lah kan, sudah tentulah yang menang sudah tentulah tentera Quraisy. Tetapi dengan pertolongan Allah, dengan bantuan daripada Allah, walaupun tentera Islam pada ketika itu sedikit, tentera Islam pada ketika itu tidak mempunyai alatan yang lengkap, tetapi dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, Allah memenangkan tentera Muslim pada ketika itu. Di dalam peperangan ni, dia tidak kira lah sama ada siapa yang besar, siapa yang kecil. Tetapi apabila tentera itu dibantu oleh Allah, maka insya-Allah tentera itu akan menang. Tetapi tidak samalah dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, siapa yang paling dapat majoriti yang paling banyak, sudah tentulah dia menang. Tetapi di dalam peperangan tidak kira siapa yang banyak ataupun sedikit, tetapi adanya pertolongan daripada Allah, maka dia akan menang. Walaupun tentera Islam ramai, tetapi tidak ada bantuan daripada Allah, maka tidak mustahil tentera itu akan kalah. Sebagai orang Islam, kita perlu yakin bahawasanya adanya pertolongan Allah untuk membantu orang-orang muslimin, untuk menentang orang-orang musuh-musuh Islam. Antara hikmah yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar, peperangan ini amat besar ertinya bagi Islam. Kalaulah Islam
kalah pada peperangan ini, ya, maka tamatlah riwayat orang-orang Islam. Bahkan kalau tentera muslimin kalah pada ketika ini, bukan hanya tamat riwayat orang-orang Islam, bahkan ia juga menamatkan penyebaran agama Islam itu sendiri. Kemenangan ini juga memberi kekuatan kepada orang Islam di Madinah, menambahkan keyakinan mereka bahawasanya mereka berada di pihak yang benar. Allah membantu sesiapa sahaja yang berada di pihak yang benar. Sesungguhnya sesiapa yang berada di pihak yang benar, maka insya-Allah dia akan menang. Sesiapa yang berada di pihak yang kebatilan, pihak yang salah, maka insya-Allah dia akan kalah. Mereka mula disegani, bahkan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Juga pada ketika itu bukan sahaja orang kabilah Arab menjadi gerun, bahkan pada ketika itu orang Yahudi dan munafikin di Madinah menjadi gerun terhadap muslimin pada ketika itu. Dan pengaruh orang Quraisy menjadi lemah dan juga merosot. Oleh kerana peperangan ini, populariti orang Quraisy menjadi merosot, dan orang yang ditawan oleh tentera Islam pula, apabila mereka balik ke Mekah setelah dilepaskan, menceritakan kepada sahabat-sahabat dan keluarganya tentang kebaikan Islam. Jadi ada tawanan pada ketika itu, mereka balik ke Mekah. Di dalam tawanan, tentera Islam melayan mereka dengan baik. Apabila dia balik kepada Mekah, mereka akan menceritakan kebaikan orang Islam kepada kaum musyrikin Quraisy. Dengan kebaikan-kebaikan ini juga akan memberi syarat dan dakwah kepada mereka mengenai kebaikan Islam. Cerita ini dengan tidak langsung telah memberi pertolongan yang besar dalam perkembangan agama Islam di Mekah. Mereka selalunya menerima layanan buruk daripada orang Quraisy, secara diam telah berhijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Oleh kerana berlakunya peperangan Badar ini, dengan penyebaran tawanan Quraisy ini, tersebarnya kebaikan Islam di Mekah, maka ada di kalangan orang Quraisy, mereka secara diam-diam berhijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Dengan ini, tentera Islam bertambah dari masa ke masa. Peperangan Badar telah memperkuatkan lagi kepercayaan orang Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup berkorban jiwa untuk kepentingan agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana peperangan ini, maka pada ketika itu orang Islam, mereka bertambah yakin terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan mereka ni sanggup melakukan apa sahaja, sanggup berkorban jiwa dan harta untuk kepentingan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kepentingan dalam menyebarkan agama Islam di pelosok dunia ini. Sekadar itu sahaja pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.